Alright, Assalamualaikum and very good morning untuk tiga setia. So hari ini kita akan pergi kepada 4.2 siri kereaktifan logam. Hari Rabu sebelum kita cuti, kita dah buat eksperimen bagaimana tindak balas antara 3 jenis logam dengan gas oksigen, di mana potasium permanganat yang kamu gunakan itu dia berfungsi untuk menghasilkan gas oksigen. Maka gas oksigen yang dihasilkan itu akan bertindak balaslah dengan logam. Hari itu kita dah buat 3 jenis logam, magnesium, zinc dengan iron. Kamu juga dah tengok bagaimana 3 jenis logam yang berbeza menghasilkan nyalaan atau baraan yang berbeza. Okey, kita tengok kenapa setiap logam itu mempunyai nyalaan dan baraan yang berbeza. Ini adalah siri kereaktifan logam yang sebenarnya kamu kena ingatlah. Sebab kalau kamu ingat ni baru kamu tahu, oh sebab itulah magnesium menyala dengan sangat terang dan menghasilkan sedikit letupan. Zinc menyala dengan terang, manakala iron iaitu Fe hanya berbara terang. So siri kereaktifan logam ni macam mana nak hafal? Okey, kamu ingat kat sini ya. Kalau nak kahwin mesti ada ni cowok ni adalah karbon, ni Z. H hidrogen hantar, F food supaya perkahwinan cukup hasil anak-anak. Okay, so ini adalah susunannya di mana yang semakin ke kanan iaitu potasium dia paling reaktif terhadap oksigen. Manakala yang paling bawah seperti argentum dan aurum ni dia tidak reaktif terhadap oksigen. Okay, kenapa cikgu kotakkan karbon dengan hidrogen pada siri kereaktifan logam ini? Kerana karbon dan hidrogen untuk pengetahuan kamu dia bukan. So dua ni bukan logam. Tapi kenapa ada dalam siri kereaktifan logam? Sebab karbon dengan hidrogen ni walaupun dia bukan logam tetapi dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, tengok poin yang pertama, logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza. Okey, logam yang lebih reaktif seperti contoh yang kita buat adalah magnesium terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas. Magnesium hari tu kita buat nyalaan dia sangat terang, menghasilkan sedikit letupan berbanding dengan iron ataupun ferrum. Siri kereaktifan logam merupakan satu standar logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Berdasarkan siri kereaktifan logam yang atas ni, kalium paling reaktif. Tapi kenapa cikgu tak buat? Sebab dia terlampau reaktif. Takut belum apa-apa lagi dah explode. So berbahaya. Alright, ni kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam yang cikgu dah terangkan tadi. Kedudukan sesuatu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung pada kecergasannya terhadap tindak balas dengan gas oksigen. Makin ke atas atau masuk dalam gambar tadi ni, makin ke kanan maka dia makin reaktif. So walaupun siri ini adalah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, tengok dia tekankan kat sini susunan logam. Namun kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam. Kalau soalan tanya, kenapa karbon dengan hidrogen ada walaupun dia bukan logam? Kerana kedua-dua ini dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, so ini siri kereaktifan logam yang sama. Kamu tengok ada karbon dan ada karbon dan juga ada hidrogen. Okey. Sebab kedua-duanya ni dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, arang batu. So apa itu arang batu? Kita cerita arang batu. Okey, arang batu merupakan satu daripada mineral yang kita jumpa di Malaysia dan hampir 80% arang batu berada di Sarawak, 19% di Sabah dan hanya 1% berada di Semenanjung. Okey, selesailah untuk bab ini. So apa yang cikgu nak kamu buat lepas kamu tengok slide ni, perbincangan ini, kamu dengar, kamu gariskan nota-nota penting yang ada pada kamu bab 4.2. Selepas selesai ini, minta buka buku teks pada muka surat
Okay, cikgu tulis sini buku teks. Okey, buku teks muka surat 136. Mohon jawab soalan 3, 4 dan 5. Cikgu minta kamu send personal dekat cikgu WhatsApp. Siapa yang hantar latihan, dia dikira hadirlah untuk kelas hari ini, iaitu kelas sains hari Jumaat. Okey? Itu sahaja. Terima kasih. Take care. Jaga diri. Jangan lupa buat homework. Siapa yang hantar siapa yang hantar latihan, snap hantar PM cikgu, dia dikira hadir. Tak apa, cikgu bagi kamu masa sampai malam. Untuk hari Jumaat esok, daripada pagi sampailah sebelum pukul 12, kamu boleh hantar lagi. Masih lagi dikira kehadiran. Okay? Alright, terima kasih.